Okay, so Assalamualaikum and good morning. So hari ni kita akan sambung chapter 6 lagi. Tapi tajuk kedua lah, kalau semalam kita dah belajar DNA replication kan. So hari ni kita akan sambung dengan proses kedua iaitu transcription. Semalam saya ada brief kan, transcription tu pasal apa. Okay, ingat tak semalam saya brief transcription tu pasal apa? Ingat lagi tak? Kalau DNA replication, okay. DNA ke RNA? Okay, betul. So DNA transcription adalah DNA ke RNA. So kalau kita tengok balik, okay, awal-awal, okay. So ni lah dalam tajuk Central Dogma ni ada sebut lah, okay. So the first proses yang kita belajar semalam adalah DNA replication. So DNA replication, kita hasilkan DNA, jadi DNA semula, betul tak? Okay. Yang ni dah settle. Ada 7 enzim yang terlibat dalam proses ni. Okay. Tapi hari ni kita akan tengok proses kedua. Okay. Yang flow of genetic information lah. Lepas tu apa yang berlaku pada DNA yang dah replicate tadi, DNA ni akan menjadi RNA melalui proses transcription. Kalau untuk DNA replication kita jumpa 7 jenis enzim. Simpelnya transcription ni kita hanya guna satu jenis enzim. Tu simpanlah dalam mind yang kita hanya akan guna satu jenis enzim sahaja. Okay, so basically daripada DNA yang terhasil tadi kita akan undergo replication untuk hasilkan RNA. So benda-benda ni awak tahu. Apa beza DNA dengan RNA? T dengan U je lah dalam dari segi coding dia. Yang lain kita akan tengok nanti proses-proses dia. So sebelum tu Madam nak tunjuk video pasal transcription dengan translation. Okay. Ada yang dah tengok ke? Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. Dengar tak? The nucleus contains the genome. Dengar. Slow. The genome is split between Dengar. 23 pairs. Baca bawah tu. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. So kalau semalam kita guna DNA polymerase, so yang ni dia guna RNA polymerase sahaja. So dia kata dia akan attach lah kepada gen A coding. Ada yang nak masuk ke? Ke dah masuk dah? Dah masuk Okay, so apa yang berlaku, dia akan move along DNA untuk making a strand of messenger RNA. Messenger RNA ni adalah mRNA. Kita tahu kita nak hasilkan RNA, tapi kita pernah belajar waktu chapter 1, RNA ni ada 3 jenis. So yang ni dia nak hasilkan mRNA iaitu messenger RNA. Okay. Along the DNA, making a strand of messenger RNA out of 3 bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the 3 bases are added to the messenger RNA. Nampak tak macam mana dia add? Nampak. Nampak tak? Dia buka, sama juga macam sebelum ni helicase buka, tapi dia buka tak tutup semula, betul tak? Tapi dekat sini RNA polymerase tempat dia lalu sahaja akan buka, after dia lalu tempat belakang tu akan tertutup semula. So basically tempat yang dia lalu tu buka and then dia akan add lah free RNA nucleotides ataupun RNA nucleotides yang complementary dengan nucleotide base of DNA ni lah banyak-banyak ni. Okay, so basically sambil dia lalu tu, sambil dia add RNA nucleotides. Okay. This process is called transcription. So jadilah panjang RNA tu, banyak-banyak. Messenger Before the RNA. messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed.
Okay. So basically RNA yang terhasil directly daripada DNA tadi, kita panggil dia sebagai pre-mRNA. Kenapa kita panggil dia pre-mRNA? Sebab dia ada dua parts, iaitu intron dengan codon. Nanti saya explain balik semula lah ni untuk video, fahamkan video. Ada intron dengan exon, iaitu part yang kita ada coding dengan part yang tak ada code pun. Tapi dia terhasil juga. Kita tak perlukan part non-coding ni. Okay, kalau intron, I-N-T-R-O-N, satu lagi exon, E-X-O-N. So saya akan ingat E tu yang elok. So kita simpan yang elok lah, yang intron tu kita akan buang. So tinggallah banyak exon part sahaja, iaitu mRNA kita yang sebenar nanti. Matured mRNA. Faham tak? Faham tak? Tengok video This involves removing and adding sections of RNA. So parts yang dibuang tu adalah non-coding part lah, iaitu intron parts. Messenger RNA and moves out of the nucleus into the cytoplasm. Sekarang dia akan keluar kepada cytoplasm sebab nak undergo translation. Called ribosome binds to the messenger RNA. Okay. So itu sahaja. Yang lepas tu kita dah masuk proses translation lah. Faham tak tadi? Faham ke? Madam, Saya tak dengar. yang tadi tu, Ya. Aha. yang tadi tu speed daripada 5 prime to 3 prime ke? Yes, pandai. Memang daripada 5 prime to 3 prime. Tu yang akan berlaku nanti, Madam akan explain. So basically kalau tengok apa yang nampak tu, simple sangat transcription. Dia bind, dia jalan, dia add RNA nucleotide, pump, jadilah RNA. Tapi mRNA lah, tapi mRNA tu macam dia cakap bukanlah matured mRNA. Dia hanyalah pre-mRNA. Okay, so kita tengok kat sini. So kita dah masuk section kedua iaitu protein synthesis So ini adalah protein synthesis. Protein synthesis ni hanya melibatkan transcription dengan translation. Sebelum ni DNA replication asing. Tapi dia menyambung lah kan. So untuk protein synthesis, penghasilan protein, transcription dengan translation sahajalah. Okay, so basically ni apa beza dekat sini dia tunjuk prokaryotes dengan eukaryotes. Kalau awak belajar, awak ingat lagi, tu dalam chapter 2 ada Kalau awak ingat lagi dulu awak pernah belajar sebelum masuk matrik ke, tahun lepas ke. Okay, prokaryotes ni tak ada nucleus. Dia tak ada true nucleus. Betul tak? Betul? Betul. Tapi eukaryotes ada nukleus. So beza dia kat sini adalah untuk prokaryotes dia punya DNA replication, dia punya transcription, dia punya translation, semuanya berlaku dekat cytoplasm. Tapi untuk eukaryot disebabkan dia ada nukleus, dia punya RNA replication, DNA replication dan transcription berlaku dalam nukleus. Tapi dia punya translation sahaja berlaku dekat cytoplasm ataupun luar daripada nukleus. Jelas tak setakat tu? Jelas, Madam. Jelas tak? Jelas Okay, and then kita tengok kalau dekat prokaryote, mRNA yang terhasil tu is immediately ready untuk translation by ribosome. So kita tak masuk lagi lah translation ni. Tapi bila dia berada dalam nukleus, okay, RNA ataupun mRNA, okay, ingat kalau tak ingat, saya ulang balik, RNA ada 3 jenis. mRNA, tRNA dengan rRNA. Okay, so kita akan jumpa semua ni dalam transcription dengan translation. Okay, so first kita jumpa mRNA. Okay, so mRNA ataupun messenger RNA yang membawa message daripada DNA tadi, okay, kita panggil dia sebagai pre-mRNA dulu. Kenapa kita panggil dia sebagai pre-mRNA? Sebab saya cakap dia ada 2 parts, iaitu parts intron dengan exon. Ni RNA awak, betul? Ada A, U, C, G, U, A ke apa-apa. Okay. Dan ada juga parts yang tak ada coding pun. Coding tu ni lah. Okay. So apa kita nak buat dengan parts yang tak ada coding ni? Part tak ada coding ni kita panggil dia sebagai intron. Part yang ada coding ni kita panggil dia sebagai exon. Okay, saya ingat E untuk elok lah.
Yang elok kita simpan lah. So basically dia akan undergo proses RNA processing ataupun splicing biasa kita sebut. Okay, so daripada pre-mRNA ni dia akan undergo RNA processing ataupun splicing sebab dia nak buang parts intron iaitu non-coding parts. So tinggallah yang baki ni iaitu yang ada coding sahajalah. Faham tak? Faham tak? Yang AA belah sana, madam. Ni saya bawa ke sini. Dah cantum balik lah. Kiranya tadi kita dah buang part yang kosong, yang tak ada coding. Faham? Lepas tu madam cantumkan balik yang belah sana tu. Kiranya tadi kan AA kat sini kan. Dia jadi tinggal yang ada coding sahaja. Yang ada huruf, yang ada coding, yang ada nucleotide base je. Yang tak ada coding semua kita dah buang. Faham tak? Faham. Ini intron non-coding, tak ada code. Exon coding. Coding ni ada huruf-huruf ni lah, ada nucleotide base. So kalau kita bawa messenger RNA ni, dia bawa message. Basically kalau ingat, katakan ini DNA saya, okay, A, T, C. RNA terhasil mestilah complementary dengan dia, betul tak? U, A, G and so on lah. Okay. Untuk DNA, okay, dia ada beberapa non-coding parts lah sebenarnya. Sebab tu bila dia translate, dia mungkin ada non-coding part juga. So kita kena buang non-coding ni. Sebab baru senang kita nak hasilkan dia punya protein nanti. Nanti kita akan tengoklah proses tu. So basically untuk RNA splicing ataupun RNA processing, kita just buang atau remove the non-coding sequence iaitu bahagian intron. Exon elok kan saya kata kan? Exon yang elok. So kita tak payah buang lah. Akan combine together form functional mRNA ataupun matured mRNA. Faham tak? So dia akan lagi pendek sikit sebab kita dah buang dah part-part yang tak ada coding ni. Jelas tak? Jelas. Ini sinopsis. Kita tak cakap lagi macam mana proses transcription tu berlaku lah. Okay. So lepas tu, okay. Lepas tu barulah dia akan keluar masuk cytoplasm untuk translation. So basically yang saya cerita ni hasil daripada transcription. Tapi macam mana proses transcription yang menghasilkan pre-mRNA ini. Okay, baru kita akan tengok. Okay. So kat sini adalah proses transcription. Untuk sesiapa yang buat assignment tajuk transcription, wajiblah awak letak 3 stage kecil-kecil ni selain daripada tajuk besar transcription. Okay, pembahagian. So macam inilah gambar dia, setiap satu proses tu ada gambar asing-asing. Okay, so sekarang kita tengok transcription is the process in the nucleus. Okay, in the nucleus by which mRNA ni synthesized using genetic information daripada DNA. So sebelum ni kalau tengok DNA dah undergo DNA replication, hasilkan DNA semula, betul tak? So DNA Allah. Okay, so DNA ni akan undergo pula proses transcription sekarang untuk hasilkan RNA. So dua-dua ni akan berlaku dalam mana? Yes. Nucleus. Okay, nice. Okay. So kalau saya cakap sebelum ni, untuk DNA replication involve 7 jenis enzim, tapi untuk transcription kita involve 1 jenis enzim saja. Okay. So kalau dekat replication, kita banyak jumpa DNA polymerase. 2 kali kita jumpa DNA polymerase. DNA polymerase 3 dengan DNA polymerase 1. DNA polymerase 3 untuk kita add free DNA nucleotides. DNA polymerase 1 pula wujud untuk kita replace RNA primer lah. Kalau ingat lagi, betul? So sekarang kita tak jumpa DNA dah sebab kita nak hasilkan RNA. So kita jumpa RNA polymerase juga. Okay, so basically function dia sama. Tapi RNA polymerase. Nanti kita tengok function dia. Dan kawan awak tanya, formation ni 5' to 3' juga ke? Yes, masih lagi 5'
to 3 prime. Okay, jelas setakat tu? Jelas. Jelas tak setakat tu? Okay, Jelas. so okay, transcription ni kita pecah kepada 3 stages lah. Stage 1, stage 2 dengan stage 3. 3 stages ni kita jumpa juga dekat translation, tapi tengok dia macam beza sikit lah. So stage pertama adalah initiation. Initiation ni macam initiate. Initiate adalah untuk memulakan sesuatu, betul tak? So RNA polymerase mula-mula sekali dia, nampak ni RNA polymerase, dia akan bind, recognize. Dia akan recognize and bind. Ni keywords yang penting. Recognize tu mengenal pasti, bind tu bind kan. Okay, bind dekat DNA region. So macam biasa saya cakap tadi, katakan ini DNA awak. Okay. So dia ada coding-coding dia. Kita letak A, T, C, G, A. Okay, boleh lah kan? Okay. So first kali datang, dia bind. Dia cari DNA region yang dipanggil promoter. Okay, promoter tu adalah dia punya coding untuk promoter tu. Faham tak? So dia jumpa, oh ni bahagian promoter. Nampak? Nampak tak? Ni nampak promoter? Nampak. So dia bind dekat promoter. Lepas tu dia akan unwind the DNA double helix. Sama macam semalam. Semalam siapa yang unwind the DNA double helix? DNA Helicase. Yes, DNA helicase. Tapi dekat sini semua dibuat seorang je buat kerja. RNA polymerase je buat kerja. Dia lah bind, dia lah unwind, dia juga lah akan add nucleotide. Semua dibuat sendiri, kan? So kat sini dia dah detect, okay, dia recognize and bind dekat promoter. Lepas tu dia start unwind. So bila dia unwind, nampak tak jadi terbuka bahagian dia bind ni? Madam, Ya? Yeah? what is promoter? What is? Promoter. Promoter tu bahagian, a region in DNA. Okay. Okay, region tu nama dia promoter. So dia akan carilah bahagian promoter. Lebih kurang macam starting point ataupun starting region dia. So coding dia adalah untuk start. Macam tu. So RNA polymerase boleh detect, oh ni lah starting point dia. AUG contoh. So dia akan bind kat sana and then dia start unwind. Okay, so only beza dia dengan DNA replication. Kalau DNA replication, both strand of DNA akan jadi template. Betul tak semalam? Kita pisahkan dua-dua jadi template. Betul? Betul. Betul. Tapi dekat sini hanya satu sahaja strand of DNA yang akan jadi template. While the other strand adalah non-template strand je kita panggil. So bahagian atas ni adalah non-template strand, bahagian bawah adalah template strand. So nampak tak dia buka atas dengan bawah. Tapi RNA transcription hanya ada dekat bahagian bawah. Perasan tak? So bahagian bawah tu je bertindak sebagai template. Template ni macam acuan lah. Semalam pun DNA replication pun ada template kan. DNA tu jadi template. Acuan untuk kita hasilkan dia punya message tu nanti. Okay. Pernah main telefon buruk tak? Yang kita bisik-bisik kat orang sebelah, nanti orang sebelah pasing-pasing maklumat. Macam tu kan. So benda ni sama. Lebih kurang kan. Lebih kurang kan ni. DNA ni dia ada dia punya coding. Ni coding dia. Dia nak pass coding dia ke RNA. Itu dia punya aim. Okay. So RNA akan kod yang complementary dengan dia lah. Walaupun kita tahu RNA tak boleh ada T. Tapi dia boleh ada U. So coding ni masih sama. So basically DNA ni coding katakan untuk protein bernama A. Okay. So kita nak hasilkan protein A ni. So dia kena pass maklumat tu sampai transcription boleh hasilkan protein jenis tu. So maklumat atau message yang disampaikan mestilah kena complementary atau sama. Betul tak? So dekat sini hanya satu strand sahaja yang bertindak ataupun act as a template. Manakala satu lagi strand tak jadi template. Okay. So RNA polymerase kita tadi, dialah unwind, dia juga akan initiate RNA synthesis. Saya dah sebut banyak kali, synthesis adalah penghasilan. Okay. So dia akan hasilkan RNA at the starting point of template DNA. Okay. Okay. Bila saya cakap bahagian bawah sahaja yang jadi template, boleh tak saya nak mula kat sini? Boleh tak? Saya nak mula dekat yang merah saya buat ni. Saya nak masukkan RNA kat sini. Tak boleh.
Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab dia 3. Yes, sebab dia 3 prime. Kita tahu 5 prime belah kanan kita. So that's why dia sambung kat sini. Dia letak RNA sintesis tu start dekat sini. Sebab 3. Okay. Yes. So benda ni akan bergerak ke kanan lah. RNA polymerase ni akan move along the strand. Okay. Tapi itu dah masuk tajuk kedua, stage kedua iaitu elongation, pemanjangan. Okay. Macam mana pemanjangan ni berlaku? As RNA polymerase move along the DNA template, it keep unwind the DNA and add free RNA nucleotide. So simple je. Sepanjang dia lalu dekat RNA strand ni, DNA strand ni, dia akan keep adding the RNA nucleotides. Free RNA nucleotides. Free maksud dia apa? Yang boleh gelegar tak buat apa-apa kerja tu kan? So basically sambil dia lalu ke kanan saya cakap kan? Dia pun add lah. A complementary dengan apa? RNA. U. U, T, A. A, G, G. T, G. G, C, U. So basically inilah DNA strand yang akan terhasil. Betul tak? Complementary dengan tadi. So kalau perasan semakin dia move ke kanan, ada soalan ke? Tak ada. Okay, semakin dia move ke kanan, dia pun do add lagi jadi panjang macam ni. Betul tak? Sebab dia tengah add lagi sambil dia bergerak ke kanan. Okay. So, dan dia mestilah complementary base pairing ni complement, melengkapi each other. Dan dia hanya mention A pair dengan U, G pair dengan C, mRNA synthesized from 5' to 3'. So dia synthesize hal sini lah, from 5' to 3'. Okay. Behind the point of mRNA synthesis, macam awak kalau perasan, DNA polymerase ni gerak kan? RNA polymerase ni gerak kan? Bila dia gerak ke sini, kawasan yang dia ada je terbuka, betul tak? Manakala kawasan dekat belakang dia tadi yang dia dah tinggalkan tu automatically akan tertutup semula. Ataupun dengan kata lain dia, double helix akan reform. Terbentuk semula. Faham tak? Faham tak? Tak faham? Faham? Faham ke tak faham? Kurang. Okay. Dia kan move kan? Dia gerak kan? Sepanjang ni dia gerak. Okay. Kalau perasan dekat mana ada DNA polymerase, dekat situ je DNA double helix ni terbuka. Macam mana boleh terbuka? Macam mana dia unwind? Sama je dengan DNA replication malam. Macam mana kita boleh unwind double helix? Dia akan break apa? Dia tarik dari polymerase. Okay. Tapi apa yang dia buat? Yes, dia akan break hydrogen bond tu. Tapi semalam dekat DNA replication yang saya ajar awak, kita dah break hydrogen bond tapi ada benda binding dekat strand tu tak nak bagi dia reform balik hydrogen bond. Betul tak? Iaitu single strand binding protein. Kalau awak ingat. Betul? Ada kan saya cakap kan? Ada. Okay. Ada single strand binding protein. Sebab apa dia bind? So bila helicase tu sampai sini, yang ni tak cantum semula. So dia avoid daripada reform balik hydrogen bond ataupun pairing tu. Tapi kat sini kita tak ada apa-apa yang buat macam tu. Sebab tu bila dia move ke kanan, kalau perasan, tempat yang ada dia je yang masih terbuka. Yang tadi terbuka kat sini, terbuka lagi tak kat sini? Tak. Dah tertutup semula. Ni tertutup semula. Itu maksudnya behind the point of mRNA synthesis ni tempat ada DNA polymerase lah. Tempat kita tengah hasilkan mRNA. Sini, behind dia iaitu belakang ni. Okay, ni semua tempat yang dia dah lalu pun double helix tadi akan reform balik. Dia akan create balik hydrogen bond untuk form double helix semula. Faham tak? Betul? Faham betul-betul tak faham? Faham ke tak faham ni? Tak faham saya ulang sekali lagi. Faham? Faham. Faham kan? Maksudnya tempat dia gerak tu je yang akan terbuka ataupun dia akan unwind the double helix. Tempat yang di belakang tadi yang dia dah tinggalkan tu akan reform balik hydrogen bond. Sebab dekat dalam ni tak ada apa-apa yang mainkan peranan untuk avoid daripada binding semula. Okay. Faham? Jelas? Jelas tak? Jelas. So, Jelas.
penggunaan words tu penting lah. Double helix DNA akan reform balik kat sini semua tempat yang dia dah lalu. So the last one adalah termination. Apa yang awak faham dengan terminate? Terkeluar. Keluar. Terminator. Keluar juga. Termination. Keluar juga. Semuanya keluar. Okay. Ataupun stop lah. Okay. So transcription ni akan keluar atau terminate ataupun mati. Okay. Dimatikan apabila RNA polymerase tadi kan dia tengah jalan-jalan, move along the RNA, betul tak? mRNA. Dia terjumpa terminator. So sekarang ni ada dua words kita jumpa tadi. Promoter untuk start. And then kita jumpa terminator untuk stop. Semua ni adalah bahagian coding ni. Katakan ini adalah bahagian start, katakan AAA adalah bahagian terminator kita. So bila RNA polymerase ni tengah-tengah lalu, terjumpa kat sini adalah terminator punya region. Dia akan stop. Dia tak akan sambung lagi perjalanan dia. Dia akan stop move. Okay. Sebab dia dikira stop signal. Okay, berhenti. Sampai sini je kerja awak. Lepas ni awak kena stop dah. Itu adalah coding. Coding ni, setiap coding ni, setiap tiga ni ada maksud-maksud dia sendiri tau. Ni enzim ni enzim ni. Ni amino acid ni amino acid ni, macam tu. So setiap tiga nucleotide base tu ada maksud dia sendiri. Ada coding dia sendiri. Jadi apa? Ini mungkin amino acid A, ini amino acid B. Tapi nantilah kita tengok kat translation. Faham? Faham tak? So bila dijumpa je terminator, dia akan stop. Sekejap dia akan stop. Lepas tu automatically bila dia stop buat kerja, mRNA molecules tadi akan release daripada template DNA strand. So dia pun lepaskan RNA strip, dia pun keluar daripada kawasan DNA tadi. So terhasillah kita punya RNA. So inilah kita punya pre-mRNA. Pre-mRNA inilah yang akan undergo proses splicing. Buang bahagian intron, non-coding. Kita akan simpan hanya bahagian exon. Bahagian ni, lepas kita simpan bahagian exon saja, kita panggil dia sebagai bahagian apa? Mature mRNA. Dia akan keluar daripada kawasan nukleus, pergi kepada cytoplasm untuk sambung dengan proses translation. Faham tak? Kurang lah medium, boleh ulang tak? Yang mana kurang? Yang termination tu. Termination tu. Okay. Yang lain faham? Sebelum tu faham? Faham. Okay. 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 Sekejap. So basically, saya ada tunjuk kat awak DNA punya coding semua tu. Okay, saya ulang balik lah yang parts tu. Saya kecilkan sekejap. Okay. So ini DNA strand yang terhasil daripada DNA replication. Kita letak coding kita. Sesuka hati. Okay. Okay, ni DNA. Betul? And then katakan saya letak siap-siap. Promoter AAT, terminator kod dia adalah GGC. Faham tak? Faham. Ni contoh ni contoh. Okay, so apa yang buat? First kali RNA polymerase akan datang bind kat mana? AAT. AAT, okay? AAT. So basically ada dua strand lah patutnya kan? So dia jadi TTA-GCT-CCG. Okay. Okay, so AAT. Okay, dia bind kat sana. So waktu dia bind, kawasan yang dia lalu ni akan terbuka. Betul?
Faham tak setakat tu? Faham. Okay, faham. So kawasan ni akan terbuka lah. So lepas dia terbuka, apa yang dia akan buat, macam saya cakap tadi, dia unwind. Okay, first point dia adalah dia unwind the DNA double helix. Only one strand akan bertindak sebagai template. The other strand, bahagian atas tu bertindak sebagai non-template lah. Yang ni non-template, yang ni jadi template. So kita tahu template ni yang penting sekarang. Okay, so RNA polymerase initiate RNA synthesis dekat side point. Okay, settle sampai sana tu explanation saja. Stage kedua iaitu elongation, pemanjangan. So RNA polymerase kita akan bergerak along the DNA. Okay, sambil dia gerak tu dia akan unwind, keep unwind the DNA kita. So dia akan buka parts-parts yang dia lalu. So dia buka sini, dia akan add free RNA nucleotides. Betul? Betul tak? Betul. Lepas tu dia lalu sampai sini pula. So basically dia akan buka bahagian sini kan? Betul. So by the time mungkin dah panjang lah sikit. Dah banyak ni lah RNA yang dia hasilkan. Ya, RNA ni mestilah complementary. So kalau kat sini A dengan T. So dia mestilah hasilkan U dengan A. Betul? Dia punya nucleotide base. Betul tak? Betul. So benda tu bersambung-bersambung. Tu maksud saya. Okay. Tapi once dia dah lalu tu. Okay. Once dia dah lalu sampai sana, DNA punya region, DNA punya double helix ni akan reform balik, akan tertutup semula. So dia hanya terbuka bahagian yang ada RNA polymerase je sekarang. Yang tu faham? Faham So basically tu semua faham. Tengok balik yang saya tulis kat atas ni, apakah coding untuk terminator? GGC. So dia pun sampai dekat GGC. Okay, dia sampai dekat GGC. Apa yang dia kena buat awak rasa lepas sampai GGC? Stop. Dia akan stop kat sini. Dia takkan sambung dah. Sebab dia tahu, aku kena stop. Waktu dia sampai dekat AAT tadi tahu, aku kena start, aku kena ambil, aku kena masukkan free nucleotide. Dia tahu kerja dia lah. Sebab dia membaca kan, RNA polymerase ni recognize. Okay, so dia recognize, this is stop, this is terminator. So I should stop. Macam tu, so dia akan stop. Transcription akan terminate kat sini, akan berhenti kat sini proses tadi. So basically apa yang berlaku, RNA transcription ataupun mRNA tadi yang panjang-panjang tu akan di-release. So di-release lah, dilepaskan daripada kawasan DNA. So lepas RNA ni dilepaskan ataupun release from the DNA, RNA polymerase kita pun akan dissociate. Dissociate tu keluarlah daripada kawasan DNA tadi. Faham? So dia keluarlah, dia pergilah cari DNA lain pula nak buat kerja. So DNA kita tadi macam tu je, tak terusik pun. Kita pinjam nak jadikan template sahaja. Faham tak? So, siapa yang tanya tadi, faham tak? Faham, madam. Faham dah? So ini adalah pre-mRNA kita. Macam saya cakap tadi, pre-mRNA ni ada bahagian yang coding, ada bahagian yang tak coding. Bahagian coding, exon, elok. Bahagian tak coding adalah intron. Kita nak buang yang mana? Intron. So, dia akan undergo mRNA splicing. Saya buang bahagian intron ni, warna merah ni. Tinggal warna biru je. Iaitu exon semata-mata. Yang ada coding sahaja. Yang ada coding tu adalah U, A, G, bla bla bla. Coding dia. Okay. Ini kita panggil sebagai mRNA ataupun nama dia matched mRNA. Matched mRNA ini sahaja yang akan keluar daripada nukleus kita untuk sambung dengan translation. Faham? Faham. Jelas tak? Jelas. Faham. Faham Simple je sebenarnya. So basically dia ada 3 stages bawah transcription. So kalau awak nak buat assignment awak, basically awak lukislah setiap satu initiation, lepas tu explain sikit, lepas tu letak gambar initiation, macam tu. Untuk assignment, okay, katakan ni awak punya kertas kan, type A3 ke ataupun guna slide, awak separate dua tajuk. Ni contoh lah separate dua. So katakan DNA replication dekat sini buatlah macam tu ke apa, ni buka, ni enzyme. Lepas tu ada tanya, macam mana madam nak, sebenarnya saya lupa.
Hari ni punya keywords adalah topo isomerase. Pernah jumpa nama ni? Pernah dengar? Benar. Bila? Tadi? Semalam. Malam. Jangan cakap tak tahu eja. Kena tahu eja. Saya saja bagi perkataan yang awak kena tahu eja. Okay. Beres tu keywords kita. Okay, so ni adalah DNA helicase. So awak pun tulis DNA helicase, garis. Okay. Lepas tu tulisan awak pun tulis unwind the double helix, bla bla bla. Ni step nombor 1, betul? Lepas tu awak pun lukis single strand binding protein. Buatlah warna sama kan dengan DNA helicase, cantik sikit. Single strand binding protein. Prevent daripada rebinding ataupun reformation of double helix macam tu. Nombor 2, tu proses nombor 2, betul tak? So macam tu. So penting lah. So hari ni katakan tajuk transcription. Okay, first macam ni binding. Okay, nombor 1, initiation. Bla bla bla. Senang kan? Lepas tu dia ada kawasan buka tu. Ikut buku pun tak ada masalah, dapat markah. Elongation, bla bla bla. Yang ketiga, ni termination. Faham tak? Katakan nak nampak wow sikit, semua yang ada perkataan RNA polymerase awak guna colour sama. Oh nampak, itu adalah enzim dia. Jangan lupa tajuk pula kan. Transcription. Berlaku dekat mana? Briefing sikit kan. Berlaku dekat nukleus. Faham tak cara nak buat? Faham Saya bagi gambaran. Ni assignment. Ni faham tak ni? Faham. Okay. Settle So, ada soalan tak tadi? Tak ada Faham benda ni? Faham. Faham? So, kita akan apa? Apa dia? Sekejap, saya akan bagi link macam hari tu untuk jawab soalan sikit. Siapa dapat nombor 1 lagi hari ni ada hadiah macam ni. Siapa entah kawan awak yang dapat hadiah itu? Tak ingat nama. Apa Apa? Jana. Jana. Okay. So yang lain pun. Okay, ni. Saya bagi link teruslah, senang. Okay, sekejap. Boleh belik-belik buku dulu sementara saya nak bagi kod kat awak. Allah. Lambatlah pula internet saya. Okay. So kod dia adalah saya letak kod ni dekat kita punya chat chat box ni. Ada tak? Ada. Okay. Boleh join. Sekejap, saya tak buka lagi.
Boleh tak? Boleh tekan ke? Dah boleh tekan ke belum? Apa kod dia? Madam, kod dia apa?
Okey, itu sahaja untuk hari ni. Siapa Tinky tadi? PM saya. Siapa nama Tinky ni? Dengar ke tak ni? Dengar. Dengar. Siapa Tinky-nya? Laki ke perempuan? Okay, thank you. So boleh prepare untuk next class. Thank you, madam. Alright. Thank you, madam. Madam. Thank you, Thank madam. you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam.